السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada ruangan perjumpaan kita sekali ini, biiznillah taala kita akan tengok lagi lah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan Al-Quran bagi ini ummah. Berhajaknya kita kepada faham, ความเข้าใจ berhajat kita kepada faham akan isi kandungan agama di atas wajah, di atas jalan hak Tuhan nak ni, seperti penting kita duduk di dalam agama kita. Kalaulah kita tidak ada kepahaman yang benar, pahaman yang betul, nescaya kita duduk dalam agama kita ni tak ada tubik jadi harga manalah amalan kita tu. Sebab itulah Tuhan hendak ki baik dah kepada kita, muliakan kita sebagai anak adik. Kama dia Tuhan menjadikan kita sebagai orang Islam, orang beriman. Tapi nak satu lagi kebaikan khusus terhadap orang Islam yang beriman dengan Tuhan dan hari kiamat ni, iaitu faham kena-kena dengan agama. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang sahihnya, Nabi kata, may yuridillahu bihi khaira, barang siapa yang Allah Taala kehendak dengan diri seorang itu akan kebaikan, yufaqihu fid din, Allah Taala dia itu faham agama. Wa innama ana qasimun, sesungguhnya aku ni Rasulullah ni orang yang telah bagi ilmu pengetahuan. Wallahu yu'ti, Allah Ta'ala lah pemberian, pembukaan, berikan kepada kita segala-gala daripada nikmat Tuhan. Dengan sebab itu kita nak faham agama jadi kena ni, kita kena usaha. Kita kena cari jalan untuk nak prap tasana ketik kita ni, nak wi betul dengan hak Tuhan nak ni, pasti kita kena duduk di atas jalanan bantasan yang digariskan di dalam agama kita. Hari ni kalau kita tengok
depan kita ni, depan umat Islam kita ni, ada cabaran, beberapa cabaran di dalam agama kita sendiri. Sehingga Nabi SAW satu kali dia bacakan ayat Quran, kemudian dia tafsir sendiri. Nakwi kita tadi itu betul faham. Sebab tu kita walaupun duk kurung 15, tetapi ajaran Islam telah nyata terang, tidak ada kesamaran. Cuma kita tu sampai kedak kepada itu hakikat, itu matlamat terhenti tadi kita. Satu hari Nabi baca ayat, senantiasa umat Islam duk dengar di telinga dia, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya jalan ni aku, sirati, mana jalan ni aku, mustaqiman, betul. Tak ada jadi belok-belok kau tu kan ni dak. Mustaqiman, apabila Nabi rayak khabaran, kata jalan ni hak aku, jalan betul, lalu dia suruh fattabi'uhu, turutlah jalan ni. Pak kita nak tahu main lagu mana kata jalan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ke dia? Pasti kita kena ngaji, ada ke tak ni Quran, ada ke tak hadis Nabi, ada ke tak pahaman terhadap Quran, terhadap hadis Nabi ni yang mu'tabarah. Mu'tabar bahasa Arab ni makna yang diwakira naik neraca di atas neraca timbangan agama ni, ada ke tak ada? Ha tu jalannya dia. Nak ngaji dengan siapa, nak ngaji di mana, masjid mana, tok guru mana, tak ada masalah. Tapi benar bukti tadi itu, dalil tadi itu ataupun asas tadi itu kena ada. Lalu ya lari mari. Wala tattabi'u as-sabil. Dak Nabi tak kata gitu, Tuhan tak kata. Jangan mu turut jalan. Dak, dia tak kata gitu. Wala tattabi'u subulah. Jangan mu turut jalan-jalan. Kalimah sabil mufrad. Subul jamak. Hak ni kaput, hak ni pahuput. Maknanya jangan mu turut jalan-jalan. Ha, tu dia. Kok mana pula jalan-jalan? Nak royak kata jalan hak benar tu kamar dia jalan hak tak benar tu banyak. Terkadang kita tadi tu tak ada nak faham ataupun nak ada dengan rancangan cuba daripada Tuhan. Terkadang kita tengok jalan hak banyak tu kena juga kepada jalan ni Allah Subhanahu wa taala. Tapi Tuhan lagi, wala tattabi'us subula. Jangan mung turut jalan-jalan tu, jangan. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka mung tadi itu kalau gitu turut jalan-jalan tadi itu, kamu akan terpecah, terpesong daripada jalanan hak Tuhan rakyat tadi ataupun jalan yang aku. Zalikum wassakum bihi. Demikian itulah kami wasiatkan kamu wahai manusia la'allakum tattaqun. Harap-harap kamu termasuk daripada golongan orang yang berbakti, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus pada ayat ni sikit belum ada nak masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi alaihi wasallam galik ke yogi kana-kana ni kayu dia tu ada. Kayu ni galik ke kayu ni menepati kali orang zaman kita ni. Nabi pegang kali pakai kayu dengan tangan kanan dia. Kalau bahasa kita mudah tukar lah. Zaman orang Arab tukar ni orang panggil adat istiadah orang Arab untuk wak mengajar, untuk waknya berkerjaan yang tertentu. Sebab tu Tuhan rakyat pada kita melalui Quran Nabi SAW tentang hal Nabi Musa. Cuba kita perhati. Tuhan kata, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Gapakah duk tangan kananmu Tuhai Musa AS? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami. Ini tukar aku yang aku buat hajarnya. Ahushu biha, aku buat tukar dengan dia, aku kejakkan dengan dia dan aku buat hemaknya, heloknya binatang ternak ke yang aku tadi itu pera dan sebagainya. Maknanya para nabi ni ia hajarkan kita dengan adanya alat duk di tangan. Maka Nabi SAW dia tak pegang kalam sebab dia ummi, tak pandai baca, tak pandai menulis. Akan tetapi dia pegangnya kayu menepati, tukarlah tempat kita mudah nak faham.
Ya duduk di padai pasir ni mudah. Padai pasir ni supaya kita duduk kampung rumah kita ni tak kamar kita nak turis gitu wak gini wak gitu wak gini boleh. Supaya orang tua kita zaman dulu ni nak waknya umuh wak gapo, dia duk turis zaman dia tu di atas apa nama tanah, tunjuk-tunjuk gitu, dia boleh buat kerja. Itu orang pada tilka zaman, pada itu masa. Maka kita nak wipah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam turis, dia buat betul gitu. Jalan ni betul gitu. Garis jadi nampak betul. Kemudian dia garis balik kanan gini. Tu balik kanan. Balik kiri gini. Apabila Nabi tariknya jalan ni betul gini, kamu biar lek kanan buat gini, lek kiri gini, lek kanan ni tak ada iktibar. Memang di dalam Islam kita gapo-gapo nak kira lek kanan, lek kanan, lek kanan, lek kanan. Tetapi wak kanan lagu ni dengan capung dengan kiri, kanan dan kiri ni tak ada iktibar, tak ada wak kira. Nak jalan ni hak betul. Lalu Nabi pun kata, jalan ni hak aku ni jalan ni. Hak betul. Jalan ni. Kamar dia hak kanan ni banyak jalan ni, bukan jalan ni aku. Lek kiri ni bukan banyak jalan ni, bukan jalan ni aku. Maka hendaklah mung tadi tu turutlah jalan ni aku dengan cara sebenar. Lepas tu kita, apabila kita dengar dah ayat Quran hak Nabi tafsir sendiri, kita nak buat lagu mana? Kita tu jaya hidup dalam dunia beragama dengan agama Islam. Pastilah ayuhal muslimun, kita kena ngaji, kena adanya sistem. Tang mebut kita. Nak ada sistem. Susun ni kita nak ngaji, pasti kita kena ngaji bil adillah. Dengan dalil-dalil, dengan keterangan-keterangan. Kalau nak sebut hak Islam, wari Quran, wari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dua ni adalah dasar cahaya, dasar hidayah, dasar jalan yang lulus, jalan yang nak menujukan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa jalan di atas bantasan hak aku ayat jalan ni tadi itu, makna ngaji Islam, adanya Quran, ada hadis Nabi, orang lagu ning duk di atas jalan ni nak menujukan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang hak keluar tubik daripada rumah dia main nak ngaji di muhajir, nak dengar Quran, nak dengar tafsir, nak dengar syarah hadis. Yakhruj wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa dia tubik pada rumah dia untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, hijrah daripada rumah start, mari nak mengaji. Hijrah pada rumah kita i'tikaf dan sebagainya, mari nak mengaji agama, ngaji Quran, ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyagi mati celah tu, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hak ni Allah Taala jamin kata daripada ahli syurga tu. Pas kita tadi itu nak ngaji pasal mana, terpulanglah pada kita lepas pada ni. Sebab tu kalaulah kita kata, oh tak ada kena duk payah dengan Quran hadis lah, kita tak Quran hadis satu wadi. Kita nak kecek hak Islam hak kita faham. Lah. Kita nak kecek hak Islam hak kita rasa. Lah. Kita nak kecek hak Islam, kita nak kecek mengikut pengalaman kita. Lah, tak. Semua nak kecek hak Islam sama ada beriman, berislam, berihsan. Semua tadi kena garis kepada fokus pada Alkitab, As-Sunnah. Hak tu hak nak. Amo ambil satu hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan manusia yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya Quran ni nak jadi mulia, kita tadi itu dengan Quran, makna kata kita muamalat kena dengan dia. Muamalat tak kena saja. Supaya bawa anak kecil duk berat pinggir saja, tapi tak kena sahabuk dengan ibu kecil, nak buka apa boleh. Kalau hamba tempat hamba duduk ni di Dumyak. Di Dumyak ni kita boleh kita tengoklah bandar dia molek. Udara pun sedap. Orang faham agama pun banyak. Terutama faham Islam yang sahih. Di pinggir dia ni balik ke anak kecil banyak puak-puak dia. Terutama orang-orang tua tu. Anak kecil, dek tulik ni anak kecil. Semua kecil belaka, hatta mari lauk pun kecil. Wapa ada istiadat yang lagu tu. Maka nak we faham kata gapo? Anak kecil hak duk di tubuh kita ni. Bila kita nak gunakan dia, apabila kita gigi anak kecil tu betul molek dengan ibu kecil, bau cokeh gigi.
Kalaulah anak koci banyak setara mana duk pinggir ibu koci, lagu lain, ya pasal lain. Saja orang kita. Hak bimbang sekali hari ni kita ngaji Islam. Ngaji Islam ni menepati anak koci. Dia tepa anak koci lah ni. Tepa anak koci mana-mana. Tamluk kunci anak koci tu. Nak pergi buka bila? Nung nak pergi buka pintu syurga esok nung. Sebab itulah nak tepa anak koci pasti kena lepasnya gigi Al-Quran, As-Sunnah. Hak tu ya. Jalan ni kita nak bawa pergi kepada syurga Allah SWT. Lain pada ni tak ada harapan. Wallahi tidak ada harapan. Tak salah. Duk kacau. Walau pokok mana pun. Itu anak kecil itu menepati amalan kita. Menepati pahaman kita. Menepati kebajikan kita. Kalaulah tak betul dengan Quran, tak betul dengan hadis, nak buka pintu syurga tak boleh. Sebab tu, bimbang diri kita, kita kena bimbang. Sebab Tuhan suruh bimbang ke? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu daripada seksa api neraka. Wa ahlikum nara. Dan ahli-ahli kamu akan seksa api neraka. Jaga dengan apa ya Rasulullah? Jaga dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni mai pada mana ya Rasulullah? Mari pada Allah Ta'ala, mai pada Rasul, mai pada aku. Sebab itulah apabila mari pada Tuhan, mari pada Rasul, Tuhan kata ini adalah benar-benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebaikan, kebenaran datang daripada Tuhan. Janganlah kamu, wahai manusia, khitab pada Nabi masuk kita, jangan dahlah duk ragu-ragu, duk berasa syok-syok. Waktu tak sedap. Tak, jangan lepas pada tu. Penting molek dalam masalah kita ngaji agama Islam ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari ini tebal ni lebih kurang. Hadis Bukhari sebuah. Kalau tak cetak kes sekarang sebuah. Cuba kita khayal tengok. Ini sebuah Bukhari baru. Pas Muslim pula sebuah, jadi dua duk gitu. Cuba kita khayal. Kalau kita nak jadi orang beramal, kita ni suka nak buat amal, suka nak buat kebajikan, suka nak buat kebaikan. Kalau kita buat kena dengan batasan hak ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, tu pun tak ada lah. Dalam arti kata nak hamak tak ada. Kebajikan hak Imam Bukhari bawa datang melalui hadis Nabi ni, Imam Muslim bawa datang melalui hadis Nabi, tak ada nak buat dah. Tak ada masa kita nak pergi mikir, tak ada masa kita nak pergi buat rengka, tak ada. Semua tadi itu tercatat di dalam dua kitab tersebut tadi. Maka apakah kita tadi itu tak kembali klik kepada Mughanning? Sebab Mughanning ni adalah benda hak benar untuk nak mentarikkan kita kepada kemeradaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita mai tengok hadis Bukhari dan Muslim. Daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni siapa? Kena kepada anak Umar ibn Khattab. Sikap dia ni, Abdullah ibn Umar ni masa peperangan Badar, nak royak kata pemuda yang sungguh. Masa peperangan Badar, Nabi nak katlak tentera nak masuk dalam peperangan Badar. Banyak 13 orang, satu riwayat 315 orang. 313 คน อีก1 สายรายงาน315 คน banyak tu ya. Cuma apabila Nabi kata mari buat kita semua, aku nak pilih orang nak masuk di dalam, nak jadi tentera Tuhan pada peperangan Badar hak berlaku dalam bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Ibnu Umar ni budak lagi ya hemah tinggi masuk juga di dalam saf hak Nabi nak pilih. Lalu ia berjenjing duk gitu, nak win nampak kepala dia tu siapa. Dengan apa? Dengan puak-puak sahabat hak tua-tua tu, sahabat hak kakak-kakak abang-abang tu nak win nampak, nak win siapa. Lalu Nabi SAW senyum tengok terhadap perbuatan dia, kerana dia bersungguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW di dalam sejarah, dalam sirahnya, Nabi kata kau dulu, mung tu tak siapa lagi umur. Jangan buat gitu, kata kau dulu. Mung mengaji dulu dengan aku. Lalu itulah Abdullah ibn Umar ni salah satu daripada Al-Abadilah. Abadilah ni tokoh ulama para sahabat, 4 orang. Salah satu daripada orang hak kedebe di kalangan sahabat Nabi hak nama Abdullah, iaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu an.
Turut dia tu akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang nak lebih daripada Abdullah ibn Umar turut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turut lagu mana? Tengok. Ya tengok mana Nabi jakah, situlah dia jijak. Ya tengok mana Nabi bokok, situlah dia bokok. Ya tunduk. Nabi satu kali masuk buah pokok kayu, Nabi tunduk takut belaga Nabi tinggi. Lalu Abdullah ni tengok dia tunduk juga. Dia kata ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia tak ada tinggi gapo kali. Semua ni nak ayat kata hati dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebersih-bersih hati nak ikutnya contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Umar kena tikai oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Lalu Umar tadi tu jadi pite. Tapi kata ingat gatu gani penak berdoa. Dalam keadaan darah tu tubik banyak. Orang pun tanya lepas pada dia jaga, dia tanya, "Wahai Amirul Mukminin, lepas daripada mu meninggal ni, mu nak tak siapa jadi jawab tak khalifah? Anak mu ke siapa?" Umar buat gitu. La. Umar kata anakku ni sepatut jadi ulama, tak sepatut jadi umara, dia kata. Ulama ni mana je duduk dalam midai, yang nanti mengajar, nanti tunjuk, nanti bergatu, nanti bergani. Tapi pemerintah anakku tak sesuai. Kembali kepada ahli syura. Kembali kepada ahli syura. Pia nak letak lepas pada aku ni, kembali kepada ahli syura. Itu Islam kita boleh naik. Islam kita ni bukan agama pesing berbentuk. Orang tak ada kualiti pun boleh dedepan, boleh dedepan, boleh dedepan. Walaupun gitu, walaupun gana. Lah. Dalam Islam kita ni nak akad orang hak erti. Sebab itulah dia melaknati orang beri risuah dan orang terima risuah. Sebab risuah ni, sinbon tadi itu adalah satu sebab yang memundurkan umat Islam sampai kata boleh nak duduk atas. Hari ni kita mimpi nak pada khalifah, tapi risuah kita penuh. Bila kita nak dapat khalifah? Hari ni kita mimpi plastik kita Masjidil Aqsa, Allahumma harrid Masjidil Aqsa minal Yahudil ghasibin. Ya Allah Tuhan aku, pelepaslah Masjidil Aqsa daripada orang Yahudi yang rapahkan masjid. Tapi kita muamalah dengan risuah. Doa tu saja. Ini kita kena tanam di dalam syababil ummah. Demo kata, kalau tak guna hak tu kita nak duduk lagu mana? Zaman Nabi SAW. Cuba kita perhati. Tidak ada ekonomi yang dikhijakan oleh jahiliyah, malaikat ada reba. Maka Allah Subhanahu wa taala ghayata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Taala halalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Kalaulah riba tadi itu jadi benda asas di dalam perniagaan umat manusia, bagaimana Tuhan nak mengharamkan benda hak jadi asas bagi umat manusia? Sedangkan orang zaman tu tak lepas daripada sistem rabuk riba, tak lepas. Juga seumpama orang zaman kita kata, kita nak buat kerja kalau tak ada risuah, bila nak naik? Serupa je dengan perkataan. Tapi walaupun begitu, Allah Ta'ala rakyat pada Nabi-Nabi kita, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknati orang wireba, orang wirisuah dan orang terima risuah. Buat apa? Kerana risuah ning lah yang menjadikan sebab mundur umat Islam. Mundur umat Islam. Buat apa jadi mundur? Sebab orang tak pandai boleh duduk depan. Orang hak pandai sungguh tak boleh nak duduk depan. Orang ada kualiti mi kunafabจริงๆไม่สามารถที่จะทำงานจะทำหน้าที่ของเขาได้เพราะอะไรสินบนเป็นสิ่งที่สกัดกั้นความเจริญdi dalam umat ประชาชาติอิสลามyang gitu. Sebab itulah para muslimin terutama syababil ummah faham molek. Kita kalau nak kepada Islam sungguh kita kena pergi situ. Sebab itulah di dalam agama kita yang nak hajar perkara nak kita beramal dengan ajaran al-Islamiyah. Apa beramal dengan ajaran ni Tuhan akan beri ganjaran. Beramal dengan ajaran, ganjaran kita dapat bila hari akhirat esok. Kita jangan buat pesen kata aku beragama Islam serupa dengan agama orang-orang lain. Agama orang lain tak serupa dengan kita, mereka tak ada balasan. Mereka tak percaya pada hari kemudian. Mereka tak ada hari kiamat. Mereka tidak ada syurga dan neraka. Tak ada. Tapi kita adalah orang yang beragama dengan agama yang benar. Maka Abdullah bin Umar hak tadi itulah. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata la hasada illa ala ithnaini. Tidak ada jenis yang kita nak boleh berlama malaikat dua jenis daripada manusia. Belama ni kita faham belaka kah?
kan kita nak berlomba. Kita tak ada jenis cara nak berlomba dengan cara molek di dalam Islam, malaikat dua jenis. La hasada illa ala thnaini. Malaikat ada dua jenis daripada kita nak berlomba. Cuma di sini ni katanya hasada ni pakai makna yang tidaklah di atas zahirnya. Maka makna al-ghibtah. Apa makna ghibtah? Hasad dengan ghibtah ni dalam bab agama ni ada beza sikit ya. Kalaulah hasad, kita niat dalam hati nak tewah dengan orang, nak berlomba dengan orang, tapi serta kita niat nak orang tu habis nikmat daripadanya, itu panggil hasad. Hak tu ijma' Islam, ulama Islam kata haram. Tak boleh. Icari saya, kalau hasad tu icari saya, tak boleh. Kita nak uwi sama dengan orang, serta kita niat nak uwi nikmat hak ada di orang tu, habis. Itu tak boleh. Adapun ghibtah, ghibtah dalam Islam ini, yakni kita nak berlomba dengan orang hak buat kebaikan, ada kebaikan, serta kita tak ada niat nikmat hak tu hawi dia tu, wi habis. Itu panggil ghibtah. Maka hak Nabi kata la hasada, tidak adanya jenis kita nak berlomba dengan cara sempurna illa thnaini, malaikat dua orang daripada jenis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wayak. Nak berlomba, kalau bahasa tan yang panggil nak tewah, tewah dengan apa nama ni? Dengan dua jenis daripada mana? Jenis daripada mana? Jenis daripada dua golongan manusia ni. Kalau tidak, tak boleh. Kalau tidak, tak boleh. Hak mana kita nak berlomba? Ni hak sungguh. Rajulin atahu Allahul Qur'an. Seorang daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hak tu wi Quran kepada dia. Ni, wi Quran kepada dia. Dia mau tahu wi Quran pada dia, takkan Quran kita boleh belaka. Umat Islam ni milik Quran dalam tangan gini belaka. Pakok mana kata Nabi kata rajulin atahu Allahul Qur'an? Maknanya hak tu hawi Quran ini sifat dia dak belakang ni. Fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Makna dia tadi itu baca akan ini Quran, tadabbur akan ini Quran, beramal akan ini Quran, siam dan malam. Siam malam. Kita kena berasa kata, oh demo tu kok jadi tu email baca laca Quran. Fasih molek baca Quran. Aku nak buat lagu mana? Wilaca katik fasih katik Quran. Sebab kita dengar ada kemarin al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram bararah. Orang mahir baca Quran, orang mahirnya nak sebut lafaz Quran sekali dengan mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat lagu mana? Wa aku tadi itu jadi molek seumpama tu juga. Tu satu cara. Aku dengar orang tu ngajar, ikut yang jepuk ayat Quran di mana? Ambil ayat tu. Aku nak buat lah mana wi supaya dengan dia. Jadi aku tu boleh mulia seperti dia. Tu jalan juga. Aku tengok orang ni gak wi makan ke orang, buat baik ke orang, senyum kepada orang situ. Beberapa perkara yang dia itu boleh buat dengan adabil Quran, akhlaqil Quran. Aku nak buat lagu mana wi supaya tu? Masya-Allah. Aku buat lagu mana nak wi supaya tu? Maka aku tadi itu nak uak wi seumpama orang tu. Itu maksud kata rajulin atahu Allahul Quran fayaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Hak tu pasti kena kita berlomba. Kalau tanya panggil tewah, kena kan dengan orang umpama tu. Nak buatlah mana? Hari ni kita tak ada berasa mana dengan benda-benda lagu tu. Sebab apa? Sebab terkadang kita tadi itu apabila tengok pada orang pada umpama tu, terkadang kita rasa terlekeh pula. Amba berasa tak sedap dalam hati. Satu kali orang daripada Indonesia mari kepada taning kita. Mari pada taning kita, masuk di dalam satu perjumpaan di antara sama-sama orang ngaji lah. Maka orang Indonesia ni show sana kata kita nak buat lagu mana? Orang kita tadi itu fasih dengan Quran, ingat Quran, nak buatlah mana dia tadi itu mehir dengan Quran dan sebagainya. Lalu seorang daripada ahli ilmuwan juga jawab kata,
Oh kalau nak wis hafal situ, dia ambil orang Bangladesh tak apa duk buku duk jual roti ke apa tu, puak tu ingat benar tu Quran tu. Kita ni bukan nak buat orang jadi lagu tu, kita nak buat orang ni wirti hak lain daripada tu. Ya Allah, kita dengar kata sesuai ke kita orang yang duk makam hak tinggi yang Allah Taala beri, kita bercakap dengan itu percakapan. Lah. Dalam hadis Nabi SAW, kita nak berlama tadi itu, berlama dengan orang yang Allah Ta'ala berikan berikan Al-Quran, berikan kehebatan, dia puasa, nak beramal dengan Al-Quran. Terkadang, maaflah dia. Ni, kita duduk hari yang ke-23 hari ni, malam ke-24 ni. Abang tahu, kata dalam majlis itu, masjid kita ni, ada orang yang khatam dah 10 kali. Ada? Tapi tak serayak lah pia-pia tu. Ada. Hak umpama tu, hak kita kena duduk berlama dengan dia. Sebab dia ni pasti masuk syurga tinggi pada kita cerak. Sebab dia baca banyak lagi Quran dengan kita. Orang yang semaya, ambil dia mula daripada awal malam Ramadan sampai ke hari malam ni, malam semalam ni, tak pernah tinggal. Daripada takbir, hak mula-mula daripada takmir. Ada. Orang umpama tu lah kita kena berlamba. Pas kita kata, oh tak ada dah kita. Ada berapa hari nak habis. Ambil hak dan. Ambil hak dan ni dengan kita niat ikhlas molek. InsyaAllah Allah Ta'ala tapung we habis. Hak benda hak kita tak sempurna tu tak tapung we. Itu kelebihan Allah Ta'ala. Ya nak we kita buat. Nak we kita ni berasa dengan dia. Nak we kita ni ada hati dengan ajaran dia. Hak tu ya. Sebab itulah ia kata, Allah Ta'ala kata di dalam hadis, hak lain-lain lagi melikut hak Nabi Raya ni, orang apabila kufur dengan Tuhan 60 tahun, hari nak mati, berasa nak masuk Islam, dengan ikhlas, berasa sesat dah, dia ni tak terima al-Islam, Tuhan, we masuk syurga. Kita pernah dengar ke hadis daripada Tirmizi, seorang musyrikun, mari jumpa dengan Nabi SAW, nak beriman dengan Nabi. Mari naik tahu tu. Sebab kenderaan dia zaman tu lagu tu. Turun daripada utah, mari nak Allah tangan ke Nabi. Nabi pun tanya, mu ada kaum tak, ada puak tak? Dia kata, hamba ni orang biasa ya. Hadis sahih. Hamba orang biasa, hamba nak beriman dengan mu ya Rasulullah. Nabi kata, kalau mu ada puak, ada mu jadi ketua, mu ajaklah orang-orang lain lagi. Mari beriman dengan aku sekali dengan mu. Dia kata, aku seorang diri, ya, tak ada orang lain. Dia kata, aku ni orang pakai miskin biasa. Cuma aku nak beriman dengan mu ya Rasulullah. Aku tak pernah kenal ajaran lebih baik pada ajaran ni. Tak bisa dengar kata. Allah tangan, Nabi pun Allah. Mengucap 2 kalimah syahadah depan Nabi SAW. Dia kata, patah menawak gapal pada ni ya Rasulullah. Beriman kama dia mu istiqamah di atas maya dan sebagainya. Lalu, dia pun naik. Mi'ata ma'ahna Rasulullah. Ya heret utagi jauh sikit, dia naik tah. Atas utak. Nabi pun jalan dengan sahabat Umar pun ada, Abu Bakar pun ada, Ali pun ada, Abu Hurairah pun ada. Duk tepi Nabi tu ramai. Para sahabat Nabi SAW. Lepas tu dia naik utak naik pergi juluh di dalam satu lembah ataupun satu lubang, jatuhnya utak, belaganya dai itu dagu dia ni dengan tanah situ tu, maka habis. Daripada mana? Habis daripada nyawa dia. Nabi pun bergaduh kita tengok, tak tangan dia bala atas tangan Nabi SAW. Nabi kata seorang lelaki ni, Allah ya kata, terima Islam sakning ya. Tak ada lagi nak beramal dengan syariat al-Islamiyah. Nabi kata, huwa min ahli jannah. Dia daripada ahli syurga. Nak daripada kita ada hati ke tak dengan agama kita, dengan ajaran hak benar. Ada mi wacai mi cit samnek replau. Ada ke tak? Ni Ramadan nak habis dah. Masuk lagi masjid. Baca lagi Quran, tadabbur lagi Quran, tanya lagi kebajikan, beri makan lagi kepada fakir miskin dan sebagainya. Ada lagi kebaikan yang kita nak buat di dalam bulan yang mulia ini. Itu caranya kita berlama dengan perkara-perkara tersebut. Kalaulah kita tak boleh nak buat lagi bulan ni, bila lagi kita nak buat? Mata. Bila lagi kita nak buat? Nak tunggu gapo lagi? Ini tepat yang kita tadi itu kena faham. Itu orang yang Allah Ta'ala beri Quran. Belum orang dengan dia. Selagi, warajulin atahu Allahu malan. Seorang lagi Allah Ta'ala berikan harta. Orang kaya. Ilmu tak ada. Kecek tak pandai. Nulis tak pandai. Ngaji tak pandai. Tapi nego pandai. Orang Jawi kita ni, kalau kita duduk di Talat Mai ni, golek ke orang nego ramai sini. Golek ke pandai kira belakang. Tulis pun pandai.
Bergotu pun pandai, cakap pun pandai, terkadang komputer pun pandai belaka. Tapi kalau kita pergi negeri Arab, tahu ke tak? Orang Arab ni baca tak boleh. Nulis tak boleh. Terkadang orang telefon mari nak baca tak boleh. Dia tunjuk pada anak kali ya pia telefon mari. Ya kecek boleh. Orang panggil orang ummi tu ada sampai ke sekarang mau jumpa sendiri. Tapi Allah kalau bak kira, bak menega, kalau pergi di bank bawa duit boleh guni sakar kita tu. Guni baju kita tu boh duit dalam tu. Wagi di bank, orang Arab cuba tanya orang tu email kita ada siapa-siapa, orang Arab ya dogo-dogo gitu. Ya bawa seumpama kita dok galahkan guni tadi tu, duit dok dalam tu. Mana menega buat dia, duit banyak. Sebab tu orang putih, orang Gharbi, orang barat ni dia tak setuju tu. Dia tahu kata puak ni pandang menega. Duit tu banyak. Panawak lagu mana? Kena punuh kat akal fikiran dia. Punuh mula-mula sebagai mama ada ayat pagi tadi dalam majlis tafsir Quran. We punuh bahasa dulu. Apabila dia tak reti bahasa Quran, tak reti bahasa hadis, dia punuh buat ni. Sebab itulah apabila nak buat konsert, buat gapo ni, ramai pemuda-pemuda punuh habis licing budak-budak Arab lah ni. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Tak faham. Pak ulama nak faham pula, nyek igak di kerajaan boh dalam gok banyak anak ulama-ulama Islam kita. Ulama hak gerak sungguh, ulama hak ada kesan sungguh kepada ummah al-Islamiyah yang ada di Timur Tengah, ada di negeri Arab, Jaziratul Arab. Galik ke hari ni duduk dalam penjara. Hari ni kita ni seni nak dakwah di negeri kita ni, dakwahlah siang malam buat tak apa. Mengajar ni, main ngajar di sini. Tak kena apa, tak ada tasrih. Tak ada tasrih, tidak adanya surat izin ni daripada balai polis. Tak ada. Nak main ngajar. Kita jalan mengikut bernamik kita. Negeri Arab tak boleh. Sebab tu keistimewaan kita hari ni kita boleh nak ngaji Islam, boleh. Boleh jadi 50 tahun lagi orang Arab main ngaji tempat teh kita. 50 tahun lagi orang main ngaji tempat teh kita. Jadi tempat teh kita sebagai membak asas bagi ilmu pengetahuan. Boleh. Sebab tu istiadat. Apabila siapa masa kalau kita tak istiadat, kita main triam prom, tak boleh. Sebab tempat demo Allah berat benar dah. Maka orang hak tu hawi harta kaya umpama tu, fa huwa yunfiqu minhu, maka dia belanja. Hak ni hak nak. Makna duit tadi itu menepati kita waktu baik kamlangkai kita. Jasad kita kalau makan, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Gana jadi? Dia bertanya, gana nak jadi lagu mana? Sehat ke penyakit? Tanya diri tadi. Harta benda apa sama? Allah Subhanahu Wa Taala wi kepada kita 100 kok. Ya so waktu baik sekok kalau sedekah tatawuk. Kalau lah sedekah wajib 2 kok sama. Berasa kata nak ugi dah kita. 2 kok sama daripada 100. 97 kok setengah. Mu taruh kamu lah kata. Mek lah taruh kamu lah be mu taruh. Aku nak 2 kok sama. Kalau sedekah tatawuk sekok ataupun sekupai lah lagi lah. Tak ada gapo. Tempat tu kita sekok lah. Tak ada dah sama. Sekupai tak ada lah. Sekadar tu ya. Tak boleh juga. Apa? Kerana kita berasa saya. Kerana kita berasa kata rugi. Kerana kita berasa kata habis. Jalan ni ikut si. Sebab tu tak ada keberkatan di dalam pekerjaan kita. Wallahi orang apabila faham akan ini hadis, dia tak akan jadi pakai miskin sama sekali apabila waktu baik duit jalan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Cuma amo nak tambah satu perkara. Nak peringatan satu perkara. Fa huwa yunfiqu minhu. Dia ni belanja daripada harta dia tu nak pergi pada pihak mana. Hari ni kita ada akal fikiran. Ada pandangnya, ada ilmu pengetahuan. Cuba kita tengoklah. Man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Orang hak tak ada minta upah gapo, tak ada minta gapo daripada kita, tapi dia duk sebar ilmu agama, sebar dakwah, sebar tu sebar ni, ikut pia-pia pun kita bantulah dia. Masjid kita tak ada duk perakak, mari kita pakat kita. Ya tak peti di rumah. Kita nampak ada 102, boh. Boleh kita bantu. Belakang orang hak tu hak malak. Nampak paling kanan kiri kita tak ada orang, boh.
500 ke 100 atas kita kuasa, maka duit hak kita boleh belakang orang umpama tu kita boleh nak buat gapo pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Misal kata, la qadarullah, misal kata, tiba-tiba kita jadi terkepit, naik tak kapal tubek, jatuh lum akad. Jatuh kapal tubek tu di dalam ruang udara. Jadi nak bangkat tak boleh. Allah seolah kata, belalaklah mata situ. Ya Allah, aku ada kebaikan, aku buat dengan ikhlas hari tu ya Allah. Kalau mu terima amalan aku, mu selamat. Hak tu hak nak. Orang panggil amalun sirru bainaka wa bainallah. Amalan yang sirri di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak nak. Orang lain tak ada biar tahu, aku dengan Tuhan ya tahu. Aku dengan Tuhan. Hak tu hak kita nak. Sebab tu nak buat gapo-gapo duk sini. Memang berhajat pada kita buat kerja, tapi sini kena bersih. Kalau sini bersih, amalan kita diterima oleh Allah, dunia kita tak akan jadi apa-apa, akhirat kita tak akan jadi binasa. Boleh berlaku. Ini cara kita bernega dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Siamalah buat kerja. Wi lagu mana siamalah? Umar Ibn Khattab anak dia raya. Ambil contoh Umar. Kita biasa dengar sokmo tu. Umar Ibn Khattab ni ia jadi khalifah Islam sungguh, tapi malam-malam gelak gelita, tak ada elektrik, tidak ada api sampai tu ia pergi tengok di mana ratik umuh yang berhajat kepada makanan minum pakaian. Dia pergi cari. Kita tengok so 2 3 4, so 2 3 4, sehingga kita biasa dengar kisah dia, kisah Umar Ibn Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz tadi itu mak pak dia tu Umar yang kahwin tu. Lalu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak tuna, anak jantan dia tu mai royak pada Umar masa semaya, kata anak aku ni siapa umur dah nak kahwin, dia kata dengan pilihan daripada dia aku tak ada paksa gapo. Ya Amirul Mukminin, cari jodoh pada dia sikit. Umar sejak dia tak Umar buat gitu. Umar tak kecil banyak. Ya sanggup gitu tak apa. Lalu dia pergi di dalam kampung dia, dalam bandar dia, hak dia duk jaga tadi tu. Tiba-tiba gi tadi itu satu umuh, satu keluarga. Ada budak perempuan dengan mak dia. La'alla kita pernah dengar benda ni, kisah sungguh. Mak bagi Umar Ibn Abdul Aziz. Jadi kerja dia ni gapo keluarga susah ni. Kerja dia perah susu kambing jual. Perah susu kambing jual. Tiap-tiap pagi jual begitu, makan duit hatu ya. Tak ada banyak kali. Lalu satu hari itu panas-panas gini, kambing tak tubik mana susu. Tak tubik susu. Lalu mak dia kata, "Mek, boleh susunya oh tengah beledi tak sapa mama," dia kata. Lepas tu mak dia katalah, "Mek, tambahlah air sikit usapa tengah beledi. Tambah air sikit Lalu budak perempuan ni anak dia kata, "Oh, kalau buat gitunya tahu di kerajaan rumah curah habislah mama. Tak boleh buat lagu tu." Mak dia kata, "Oh, Allah yang nak tahu lagu mana bos sikit tak ada gapo nah. Tak ada masalah pun. Umar tak tahu pun." Dok kecek di antara anak dengan mak. Belum pada waktu subuh, waktu sahur kita dok makan sahur tu. Lalu budak perempuan tu kata, "Wahai mama, nak nasihat kali terakhir. Kalau Umar tak tahu, fa aina Allah? Di manakah Allah tak tahu?" dia kata. Kalau Umar tak tahu, kerajaan tak tahu, kerajaan Allah Ta'ala tahu. Kita nak buat lagu ni tak boleh. Umar duk dengar tepi dinding tu, kelik ngada-gaduh. Dengar itu perkataan kelik ngada-gaduh. Dengar cara selalu kelik gi. Dia kata mana. Orang suruh aku cari budak tina nak kahwin tu mana. Orang mana? Sudah pada semaya, lalu orang ni pakai tangan gaduh-gaduh, harap begitu-gitulah. Ambo ya Rasulullah, ambo. Dia kata aku jumpa dah budak perempuan yang mung tadi itu suruh aku cari. Di mana ya wahai Amirul Mukminin? Ada tu kita pergi lagi. Sudah semaya duha pakai pergi lalu dah. Bawa naik kuda lah zaman tu nak cepat tu. Kata dalam ahli sejarah tu, naik kuda kalau zaman kita ni hak belarak tu lah. Banyaklah kuda tu, tapi tak ada rakyat kata berapa puluh ekor. Gi di rumah datuk tu
Budak perempuan tu tak kelik lagi daripada mana? Daripada duk jual di pasar di kedai tak ada kelik lagi. Mak dia buka pintu, kejut. Dia kata, aku ni Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin pada ini negeri. Sebab orang dulu kenal nama tua tak biasa tengok, supaya kita lah tak biasa nak jumpa peraja sia ni. Tapi dengan sebab adanya TV boleh nak tengok. Kalau tak ada TV, saja tak cek. Sebab tu ada kisah tu panjang dah tak sebuah tu kau dulu. Lalu dia kata, ya kejut, aku salah gapo wahai Amirul Mukmin, mari ngagama tentera gini. Ai, absyir, khabar baik dia kata. Bukan aku mana igakmu, mana tangkapmu, dak. Aku nak minta pinihkan anakmu tu. Oh, kita agak susah ada gapo wahai Amirul Mukminin. Oh, tak apa, aku pilih siap dah. Nanti budak tu kelik tu. Hak itulah muk bagi Umar ibn Abdul Aziz. Pak Umar ibn Abdul Aziz gapo jaksa di dalam Islam ya wak gapo? Baliklah sejarah. Hamba tak ada masa nak kecek sini. Nak faham kata cara mereka tadi itu begitu. Umar ibn Khattab. Lalu dia ni tiap-tiap malam dia pergi tengok di rumah mana tak ada. Abdullah ni royak. Maka hari mati ayah bekah duk sini ayah dia kata. Ni di tubuh Umar ni bekah lek tu lek ni kerana duk pikir galah makan ni berikan kepada orang yang dia duk wah kata dia. Ha tu dia. Nawi kita faham kata orang umpama itulah yang kita tadi itu sesuai kita kena iktidak dengan dia. Itu hadis yang pertama. Ada lagi masa hadis yang kedua. Wa an Umar ibn Khattab. Tadi anak ni pok. Ada lagi masa 10 minit insya-Allah kita sabar. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akharun." Hadis ni Muslim. Amba pilih mari baca sini ni hadis hak Mekah-Mekah saja. Supaya amanah diri amba dan nak sebaik-baik benda kepada umat masyarakat. Amba masa ngaji dulu tok guru kita tarbiyah katakan, kalau nak buat hak kita tu buatlah semolek-molek, buat jadi molek, buat hak molek. Tapi kalau nak pada orang, pada ummah, hak lebih molek pada kita, pada diri kita tu berlipat ganda. Ya ajar lagu tu. Amba kalau buat bahas untuk diri, buat gitu. Tapi kalau nak bahas untuk ummah, duk tah meja ni sekurang-kurang bahasa satu 16 je. Sip hok cembung. 16 je sehari kita ambil masa sehari duk dengan kita untuk nak buat tubikkan kepada ummah tu masalah yang kita kena duk kaji, 16 je kena duk tah meja. Kalau masalah payah sampai ke seminggu, 16 sehari, batu seminggu kira lagi berapa je. Nak royak apa ni? Untuk nak royak kata kita ni buat kerja penat. Tak. Nak royak untuk nak jadi semangat kepada umat al-Islamiyah kata apabila kita nak hak molek ke orang. Jangan kita tahu aku ingat-ingat kau ingat-ingat. Sebab tamu tak suka. Kalau orang mengajar agama, kalau tak silap ambo. Jangan kecek lagu tu. Tak silap ambo ni makna kata kita tak ada jedeh. Kalau silap nak kata mana? Sebab tu ambo ni kalau masalah ilmiah kalau tak ingat ambo tak tahu. Tak tahu mula. Tahu. Tak saya kecek mula. Ayat Quran yang kita buat tubik mari ni kalau ingat tak ingat memang tak sebut mula. Malaikat kita sebut tu hak ingat sungguh. Kalau lari di gapo pun ingat. Tu je lagu tu. Jadi kita kena tarbiyah. Tak say pasal kata, kalau tak silap ambo. Allahu akbar. Bila apa kita nak cedek ilmu bila? Mata ista'id bila kita nak cedek triumph kita nak sebar ilmu bila. Lalu Umar ibn Khattab kata, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab." Allah Taala akaknya kitab ni akaknya dengan sebab ini kitab aqwaman. Apa makna aqwaman? Yakni kaum. Kaum mana-mana hak yang beriman dengan kitab ni, hak yang beramal dengan kitab ni, hak yang ambil kitab ni sebagai panduman, sebagai pemimpin bagi dia. Allah Taala akak. Percayalah orang hak muamalat dengan Quran, sama ada baca, sama ada ingat Quran, sama ada ambil dalil boleh, sama ada beramal, sama ada melaksana. Cuba kita tengok orang tu mulia ke lekeh. Orang jauhi kita, orang jauhi kita.
Akaknya lambang Al-Quranul Karim. Akak lambang Al-Quranul Karim. Orang Arab patuh. Orang Arab lagi patuh. Buka pintu Kaabah, masuk wahai Syekh, masuklah Kaabah. Orang Jawi tu. Orang Nusantara kita kalau kecek dengan cara umum, ada. Tapi mereka, orang mulia lagu tu, puak mana? Ahlul Quran. Ahli Quran. Hari ni kita nak semula. Mula-semula. Nak buat lagu mana? We anak cucu kita ni, kembik dengan Quran. We dengar Quran di kecil lagi. Hari ni, Quran kita ni tak ada dengar mana. Dia kata nak baca, dengar apa tak dengar mana. Cuba kita tanya diri kita. Kita dengar Quran ni sehari-hari dengar banyak mana? Funky kan? Dengar banyak mana? Lepas tu baca banyak mana? Baca terkadang letih. Tapi baik. Lebih daripada hal lain. Cuma dengar tadi. Dengar tadi tu kita dengar banyak mana? Hari ni orang balik jadi dengar hak lain. Amo tak usah kecek takut setuh hati orang. Dengar gapo? Dengar hak lain. Tak ada dengar mana Quran. Lepas tu kita nak jadi bahagia sejuk dalam keluarga. Nak cari mana? Ambo sendiri, dia mau tanyalah, ni nak ayat hak kita. Tak usah ayat orang, kata-kata ke orang pula. Payah orang lah ni. Benda hak kita rayak, benda kena, kita tak mikir. Kita apabila kita setuh benda tak kena, kata ke orang. Bukan kata, nak mikir, otak kita buat apa? Ambo sendiri ni, dengar Quran lebih daripada 1000 kali uleh. Dengar lebih pada tu. Sebab tu, apabila kita hafal pula Quran, hafal Quran 4 kali, 4 orang guru, ambil di awal hingga akhir. Lepas tu kita boleh gambar, boleh ingat apabila nak sebut ayat Quran Tuhan ni, sebab kita dengar tadi tu. Dengar di kecil tu lagi. Kita nak buat lagu mana, we anak cucu kita ni, we ingat Quran duduk dalam otak dia. Apabila dia nak baca ayat mana, mari kerak dalam otak tu, we ingat. Hasuh dia tadi itu dengar Al-Quran. Sebab orang pesen ni, Allah Ta'ala yarfa'u bihadal kitab aqwaman. Allah Ta'ala akak naik. Cayalah orang apabila mendekati Quran, naiklah kau. Ni orang budak-budak kita, hidup di Perlis banyak mana? Perlis Malaysia. Banyak mana? Dia buat tu. Buat pergi buat tom yam ke? Lah, kita tak mengelekehkan orang buat tom yam, hak tu molek. Tapi dia mau pergi kerana dia mau ada Quran. Dia mau pergi kerana dia mau ada kebolehan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Cuma niat saja kita. Niat kata aku nak mendekati Quran ni kerana aku nak naik darajat di sisimu ya Allah. Orang apabila niat lagu ni boleh dua, dunia apa boleh, akhirat apa boleh. Kalau niat sah, boleh sah tu. Patuh hai ahli Quran, niat molek apabila kamu baca Quran. Sebab akhirat esok Tuhan kata madza amilt? Muat gapo? Dia kata ana qari'un kuntu fid dunya aqra'ul Quran. Aku dalam dunia dulu aku duk baca Quran. Tuhan kata kazabt. Dustamu ni. Tak betul. Innaka qara'tal Quran liyuqal annaka qari'un wa qad qil. Mung baca Quran kerana nak orang puji kata mung tu hebat baca Quran pandai. Ni ingat hei ahli Quran, hei ahli Quran ingat molek. Nak gapo-gapo niat we betul. Lagu mana? Kazab Tuhan kata. Lepas pada tu Tuhan kata ambillah dia gibuh di dalam seksa api. Sebab gapo niat tak betul. Dalam Islam kita ni kena niat we betul. Gapo-gapo niat we betul serta amal yang jadi soleh, barulah kita tadi itu dapat kebaikan. Dan Tuhan letakkan makna waktu turunkan membelekehkan satu kaum lagi dengan sebab Quran juga. Mana-mana orang paling daripada Quran hidup pun tak ada kemajuan. Orang paling daripada Quran hidup tak ada bahagia. Orang paling daripada Quran hidup pun jadi lekeh, jadi susah, jadinya lemuh. Cuba kita tengok. Orang tak pandai baca Quran, kampung tak pandai baca Quran. Misal kata, kampung tak pandai baca Quran. Tak ada orang tafsir Quran, tak ada orang mengajar hukum Quran. Tengok kampung kedudukan yang lagu mana. Orang tadi tu kalau diri duk gini 10 orang ahli Quran, hak ni bukan ahli Quran. Nampak cerak-cerak. Dia air muka tu nampak dah. Orang apabila ada Quran duk sini, dituai tu pun tak ada. Kalau orang kena sihir ni, duk depan orang ahli Quran, ketat, tak kena duk siuk gapo, dia ketat dah. Tak berani nak masuk dekat dah. Apa tah lagi syaitan dan sebagainya, dia tak masuk dekat puak ni. Sebab itulah kita tadi itu nak lebih kita duk depan kita. Ni. Duk le rumah kita duk gapo, tak pandai baca, dengar. Hamba kata, duk main ngadu tau, tak pandai baca, dia kata.
Baca tak boleh. Kalau baca tak sedap dia kata, tak pandai. Dengar kata. Nak dengar dia? Ha, dengar. Amba suka dengar kalau kita duduk Mesir ni, kita dengar hak Mesir. Tapi hak Mesir tak supalah dengan hak lain tu. Kalau kita suka hak lain pun tak ada apa dengar, tak ada masalah. Dengar hak Saudi, hak Kuwait, hak mana dengar lagi. Tapi satu perkara je, hak amba kena nasihat di sini, jangan kita dengar Quran pasal baca pasal berlagu tu. Pasal muzik tu. Ni kita dah dengar mari ada setengah baca pasal muzik, maju pasal lagu. Ada pun malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Hak tu baca kena dengan tajwid, bukan pasal baca lagu, belajar lagu tu tak salah tu. Baca hak molek, hak kena pada dunia Islam hari ni. Kalau hak amba lah, orang lain amba tak tahu pendapat orang lain, tapi hak dunia Islam hak mengaji mari dua orang. Syekh Mahmud Khalil Husari, ini qurra Masri, kemudian Syekh Muhammad Manshawi, Muhammad As-Siddiq Manshawi, dua orang ni cuba kita dengar tengok. Cuba kita pergi cari anak cucu buka dalam YouTube tengok, cuba orang dua orang ni baca, lepas tu kita dengar. Dia baca perasaan lagu mana. Kalau ulama besar-besar dalam dunia, dengar dua orang ni. Semua pakat dengar dua orang ni belaka. Tak kira syekh tu syekh ni tak usah sebut lah. Banyak pakat dengar dua orang ni. Pas kita kata, aku tak sedap dua orang ni. Orang lain. Tak ada masalah. Cuma dengar dalam arti kata kita serta kita dengar tadabbur, dengar untuk kita tambahkan iman kita, bukan kita dengar ulik-ulik tidur dan sebagainya. Itu tak sesuai mana dengan makam Al-Quranul Karim. Sekadar itulah pada petang yang mulia ini tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay ja'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.